Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini. Kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke majlis Perhimpunan Mahabbah Ulama Malaysia dan Fadani beserta dengan ulama-ulama Aceh turut serta. Perhimpunan yang mendatangkan nur-nur Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana para alim ulama ini mereka mewarisi apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah nur. Maka mereka yang mewarisi nur sudah pasti akan membawa nur. Maka majlis kita ini akan dipenuhi dengan nur. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan dilimpahi nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Program yang kita jalankan pada pagi ini adalah program wacana ilmiah, yang mana program ini telah pun dianjurkan bersama daripada majlis guru-guru agama yang ada di dalam negeri Kedah yang dikenali sebagai Hisab, dan juga gabungan daripada MPS
daripada pihak pusat, dan juga tak ketinggalan yang memberi laluan kepada perhimpunan kita ini, iaitulah tuan rumah Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz, yang memberi laluan untuk majlis ini diadakan. Dan daripada gabungan dan juga pihak Menteri Besar Negeri Kedah, beserta menganjurkan majlis pada pagi dan malam ini. Dan mudah-mudahan kita mendoakan semoga majlis ini berjalan dengan baik, dilimpahi rahmah, barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula daripada awalnya hingga akhir. Dan di akhir majlis kita pada malam ini, insya-Allah kita akan dapat melihat tuan-tuan guru kita, bapa-bapa dan abu-abu, yang akan memberi tausiah, pesanan kepada kita, karena mereka ini adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan apa yang mereka sampaikan dapat kita amalkan, dapat kita jadikan pedoman untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wacana pada pagi ini kita akan membentangkan suatu tokoh ulama yang terkenal dan masyhur di bumi Malaysia kita ini, dan juga bumi yang berada di persekitaran kita, bumi Patani, bumi Indonesia, Singapura, Brunei, adalah negara-negara ataupun negeri-negeri yang telah pun disebarkan ilmu tokoh ini. Tokoh yang kita maksudkan, yang menjadi kemasyhuran kita turas, yang kita belajar di pondok-pondok, di masjid-masjid, di surau-surau, iaitulah yang masyhur Al-Syekh Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. InsyaAllah di dalam wacana bermula daripada saat ini, insyaAllah sampai jam 12 akan dikupaskan kepada kita, bermula daripada beliau dilahirkan, beliau mendapat ilmu pengajaran, dan beliau dapat merantau daripada bumi Fatani, sehingga beliau menjadi ulama yang masyhur di bumi Makkahul Mukarramah. Dan akhir hayat beliau, semuanya insya-Allah akan dapat kita hayati segala perkara yang berkaitan dengan diri beliau, yang akan disampaikan oleh salah seorang tokoh pakar ulama sejarah bumi tanah Melayu kita ini, khususnya bumi Fatani, iaitulah tuan guru kita Ustaz Ismail bin Ishaq Bajismi, yang mana beliau
di antara mereka-mereka yang telah menerokai sejarah, dan insya Allah segala ilmu yang ada di sisi beliau akan disampaikan berkaitan dengan tokoh yang akan kita pertengahkan di dalam majlis kita ini, yaitu Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Jadi sebelum kita nak menyerahkan kepada Tuan Guru kita Ustaz Ismail, terlebih dulu saya akan menyatakan berkenaan dengan hasil majlis yang kita adakan bermula daripada pagi ini sampai ke malam, iaitulah permulaan hasil daripada perjumpaan dengan ulama-ulama Fatani, yaitu Jami'atul Ulama Fatani. Pihak mereka telah pun menemui wakil Jami'atul Ulama Fatani sebelah utara untuk mereka ini nak mendengarkan kemasyhuran Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Kerana pihak Jami'atul Ulama Fatani mereka melihat bagaimana kita nak mempertengahkan seorang tokoh ulama yang telah banyak berjasa ke bumi Nusantara kita ini. Lalu mereka telah pun bermuafakat untuk mencari satu tempat, yang mana di tempat itu akan didirikan suatu komplek untuk para hadirin dan juga penduduk-penduduk yang berada di Nusantara ini dapat menziarahi, dapat melihat dan dapat bertemu dengan karya-karya yang telah pun disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Maka alhamdulillah pada tanggal hari Isnin 6 Jamadil Akhir tahun 1440 Hijrah, bersamaan dengan 11 Februari 2019 Masihi, maka tapak pembinaan kompleks Syekh Daud telah dirasmikan, yang mana Bapa Ismail bin Omar yang terkenal Bapa Ismail Panjang telah pun merasmikan tapak tersebut. Berartinya kita sekarang berada pada tahun 2023, sudah hampir 4 tahun kita tolak dengan keadaan COVID yang telah melanda satu dunia ini, menyebabkan segala pergerakan kita dihadkan. Alhamdulillah, dalam usaha untuk membina komplek ini, untuk memasyhurkan seorang tokoh ulama yang terkenal di Nusantara, iaitulah Syekh Daud bin Abdullah bin Idris, maka pihak Jami'atul Ulama Fatani mereka berusaha untuk merealisasikan satu komplek yang telah pun setakat ini dibina di Kampung Parit, Sungai Krisik, yang terletak di bumi Fatani Darussalam. Cuma untuk membina tersebut suatu pengorbanan
diperlukan. Kita tengok bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hijrah baginda ke bumi Madinatul Munawwarah untuk mengasaskan satu daulah Islamiah di bumi Madinah, sudah pasti berhajat kepada pengorbanan yang amat besar. Begitulah pihak Jam'atul Ulama Fatani, mereka nak melihat suatu kompleks yang dibina di atas nama Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Fatani ini, maka pihak Jam'atul Ulama Fatani mereka memerlukan kepada dana dan sumbangan. Hasil daripada sumbangan pembinaan asal kompleks Syekh Daud ini zero, yang kosong, tidak ada lagi kutipan permulaannya. Kemudian daripada himpunan bapa-bapa yang ada di Fatani ketika itu seramai 22 orang. Inilah pengasas yang menyumbangkan di atas pembinaan kompleks Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Mereka telah pun bermuafakat diwajibkan setiap seorang memberi sumbangan dengan ikhlasnya sebanyak 1000 kub. Kita kata 100 ringgit. 1 ringgit berarti asas pembinaan kompleks Syekh Daud adalah 2.200 ringgit Malaysia, yakni 22,000 ringgit. Itulah permulaannya. Daripada situlah alhamdulillah kita gerakkan sebelah utara kita ni Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, dan sebelah pantai timur Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kita telah membuat gerakan untuk merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Jam'atul Ulama Fatani. Dan alhamdulillah di saat ini pembinaan masih terus, masih berjalan dan memerlukan lagi banyak pengorbanan dan sumbangan kita semua. InsyaAllah kita akan dapat menyempurnakan dengan sempurna jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat hari ini sumbangan yang telah pun diterima dan dilaksanakan yaitu 22 juta bat, yakni 2.200.000 lah lebih kurang di Malaysia. Alhamdulillah, dalam tempoh 4 tahun yang kita tak tolak dengan COVID, kita telah dapat mengumpulkan 2.200.000, yang mana diperlukan lagi yaitu hampir 6,5 juta lagi di Malaysia, 6,5 juta lagi. Dan kita mengharapkan program yang kita jalankan pada pagi ini dan malam ini, yang mana hasil daripada perbincangan daripada penganjur-penganjur, kita akan buat kenduri bermula daripada pagi sampai ke maghrib. InsyaAllah tuan-tuan sebentar lagi boleh menjamu-jamuan nasi khabu. Kita ambil pendekatan bagaimana Tok Guru Fatani mereka nak kutip sumbangan, mereka akan buat nasi khabu. Dan inilah satu-satunya dalam sejarah saya sebagai anak Kedah buat kenduri nasi khabu di negeri Kedah. InsyaAllah kita nak tengok bagaimana sambutan, sebagaimana bapa-bapa kita di petani, mereka setiap kali nak buat pondok, nak mengasaskan madrasah, nak buat masjid, mereka akan buat makan nasi khabu. Dan hasilnya alhamdulillah. Dan kita akan cuba
ambil pendekatan sebagaimana bapa-bapa tani. Kita akan buat di Masjid Sultanah ini makan nasi kabu kenuri ini percuma lah. Cuma lauk-lauk dia kena beli. Itu sumbangan untuk majlis ataupun pembinaan Jamiatul Ulama Fadhil. InsyaAllah ini satu perubahan yang dapat kita buat untuk kita mendapatkan tabung pembinaan kompleks Syekh Daud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Daud adalah salah satu tokoh yang sudah masyhur. Maka marilah sama-sama kita mendengar dan mengambil intipati yang akan disampaikan oleh salah seorang pakar di dalam bidang sejarah yang akan membentangkan kepada kita bagaimana seorang anak tanah Fatani ini dibesarkan, ditarbiyahkan, akhirnya menjadi ulama yang ulum di Nusantara ini. Dan mudah-mudahan kita boleh ambil daripada kisah tokoh ini untuk kita tarbiyahkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Semoga pewaris-pewaris Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Fatani ini sentiasa berada di dalam generasi-generasi yang lagi akan datang. Baik, di antara karya-karya yang telah dihasilkan oleh tokoh yang kita bicara pada pagi yang mulia ini, dan karya-karya ini sudah tersebar dan kita telah pun banyak mempelajari daripada karya-karya beliau. Di antaranya yaitu Bughiyatul Tullab, kitab Bughiyah, cetakan yang pertama Al-Matba'ah Al-Miriyah Makkah. Ini banyak sangatlah di pondok-pondok kita baca kitab Bughiyatul Tullab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah bin Idris. Di antara karya-karya beliau lagi yaitu Al-Bahjatus Saniyah Bil Aqidis Saniyah, yaitu syarah bagi matan Aqidatul Awam. Ini juga di antara karya beliau. Dan di antara karya beliau lagi yaitu Sifat 20. Kitab ini tidak diakui oleh Syekh Ahmad Al-Fatani sebagai karya Syekh Daud bin Abdullah. Ini yang menjadi pertikaian sedikit. Kemudian terjemahan Bidayatul Hidayah, ini belum dapat maklumat. Di antara lagi Manhalus Sofi fi Ramzi Ahli Sufi. Yang disebutkan manuskrip kita ini sangat banyak dijumpai tetapi belum terdapat cetakan Mekah. Di antara karya beliau lagi kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Cetakan pertama oleh Matba'ah Al-Miriyah Makkah. Di antara karya beliau lagi Hikayat Laki-laki yang Saleh. Katanya belum dijumpai, tapi nama kitab sudah dapat. Di antara karya beliau lagi Kaifiyat Khatam Al-Quran. Kita apabila kita baca Quran khatam, dia ada kaifiyat bagaimana kita nak menyempurnakan cara khatam. Juga disusun oleh Syekh Daud.
Di antara lagi Risalah Masail, Risalatul Masail. Di antara karya beliau lagi Kifayatul Muhtadi. Di antara karya beliau lagi Muqaddimatul Kubra. Dan di antara karya beliau lagi Al-Qurbu ilallah, Al-Qurbu ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Di antara karya beliau lagi Kifayatul Jawiyah. Di antara karya beliau lagi Tanbihul Ghafilin. Di antara karya beliau lagi Jinayatu Tahtub. Di antara karya beliau lagi Risalah Kelebihan Basmalah. Di antara karya beliau lagi Risalah Kelebihan Hamdalah. Di antara karya beliau lagi yaitu Fatwa Berjual Beli dengan Kafir. Di antara karya beliau Hukum Haid dan Istihadah. Di antara karya beliau lagi Qismul Zakah Bainal Asnaf. Di antara karya beliau lagi Syarah Matan Hikam Al-Allamah Ibnu Ruslan. Di antara karya beliau lagi Tarikh Fatani. Di antara karya beliau lagi Jawab bagi soal yang datang dari Fatani Darussalam. Di antara karya beliau lagi Kifayatul Muhtaj. Di antara karya beliau lagi yaitu Idahul Albab yang kedua, Muridin Nikah. Di antara karya beliau lagi Nahjur Raghibin. Di antara karya beliau lagi Bulughul Muram. Di antara karya beliau lagi Darus Samin. Di antara karya beliau lagi yaitu Saudagar Miskin. Di antara karya beliau lagi Ilmu Tasawuf. Di antara karya bergi Nahjur Raghibin Subulu Muttaqin. Di antara karya beliau lagi Muswaddah. Di antara karya beliau lagi Kashful Ghummah. Di antara karya beliau lagi Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Di antara karya beliau lagi Kanzul Minan ala Hikam Abu Madyan. Di antara karya beliau lagi Munyatul Musalli. Di antara karya beliau lagi Hidayatul Muta'allimin. Di antara karya beliau lagi I'adatul Jawahir. Di antara karya beliau lagi Fathul Mannan li Safwatil Zubat. Di antara karya beliau lagi Muzakaratul Ikhwan. Di antara karya beliau lagi Al-Jawahirus Saniyah. Di antara karya beliau lagi Sulamul Mubtadin. Di antara karya beliau lagi Furu'ul Masail. Di antara karya beliau lagi Al-Bahjatul Wardiyah. Di antara karya beliau lagi Al-Bahjatul Mardiyah. Di antara karya beliau lagi Syarah Qasidah Ibnul Wara. Di antara karya beliau lagi Syarah Maulud Syarhul Anam. Di antara karya beliau lagi Risalah Muzakarah. Dan di antara karya beliau Hikayat Wali Allah Syekh Abdul Rahman Taubo Al-Fatani. Itulah di antara karya-karya yang telah pun disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Fatani. Dan ada lagi 40 kitabnya yang belum ditemui, yang mana telah dijelaskan oleh Tuan Guru kita tadi. Hampir 100 lebih karangan yang disusun, yang ditaklif oleh Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Begitu tuan-tuan yang kita saksikan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala.
satu-satu kitab, kalau kita andai kalah untuk menulis, dulu guna tulisan, lah ni tak apalah guna komputer, boleh kita type, tetapi tulis dalam suasana lampu di malamnya, tak semacam hari ni. Tetapi tengok ulama-ulama, mereka dapat mengorbankan masa mereka, bukan untuk diri mereka, untuk anak cucu. Sebab inilah yang Nabi kata, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Inilah yang ditinggalkan oleh Syekh Daud. Mudah-mudahan roh beliau berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita telah maklum di awal, Jami'atul Ulama Fatani telah bersatu di kalangan baba-baba Fatani ini. Mereka nak melihatkan ketokohan Syekh Daud ini disambut ambil oleh generasi-generasi yang kemudian daripada ini. Lalu mereka berusaha untuk mendapatkan tanah yang tempat lahir Syekh Daud ni, yang mana baba beritahu tadi, telaga yang kalau tuan muslim-muslimat pergi melancong ataupun pergi ziarah Fatani, akan dibawa pergi ke telaga tersebut. Telaga tersebut telah pun salah seorang tokoh ulama, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mindili, telah mandi di telaga tersebut. Asalnya tanah tersebut dimiliki oleh orang, tapi usaha daripada Jami'atul Ulama Fatani, mereka berusaha mencari dana. Orang ketika itu, orang kuat cari dana ni di Kedah ni, Ustaz Fauzi. Mana boleh tengok Ustaz Fauzi, Masya Allah, bertungkus lumus berusaha untuk mendapatkan tanah. Sebab kalau tak ada tanah, kita tak boleh buat kompleks, kita tak boleh buat pembinaan masjid. Tapi usaha gigih Baba Karim dan ahli jawatan kuasanya akhirnya dapat membeli hampir 9 rai tanah, yang mana satu rai dengan nilai hampir 30,000. Bayangkan, hampir 270,000 duit Malaysia, 2 juta duit sana. Alhamdulillah dapat dibeli. Untuk apa tu? Untuk nak meletakkan martabat Syekh Daud ini mulia di sisi generasi-generasi yang lagi akan datang. Dia tahu inilah tempat kampung yang telah melahirkan seorang tokoh ulama. Alhamdulillah tanah dapat dibeli. Kemudian usaha pula untuk membina komplek. Jadi inilah satu dipanggil asas. Daripada tak ada apa sekarang, lalu ditambunnya tanah, sekarang dalam proses untuk membina masjid, yang mana pihak Jami'atul Ulama Fatani sangat-sangat berharap kalau tuan-tuan pergi tengoklah ni, memang naiklah 2 lapis tu, konkrit lah. Cuma mereka minta kalau dapat siapkan bumbung. Kemudian pihak Jami'atul Ulama nak mula operasi dah, nak mula mengajak bagi hidup dulu, walaupun tak sepenuhnya sempurna. Sebab mereka sangat-sangat nak mengimarahkan bumi tempat lahirnya Syekh Daud. Jadi suruh itulah majlis ini dilaksanakan. Kita buat program ini, mudah-mudahan pada malam insya-Allah kita akan dapat mengetahui berapa sumbangan-sumbangan tuan-tuan, puan-puan yang hadir. Dan kita ada di belakang sana, tempat makan tu, ada tempat untuk kita beri sumbangan. Setiap sumbangan akan dipamerkan berapa yang sudah kita dapat hari ini. Kalau tuan-tuan lagi pergi, naik 200, 500, 1000, 2000, kita harap sampai juta, tuan-tuan. Itulah harapan Jami'atul Ulama. InsyaAllah